Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratul Anfal, Surah Al-Anfal ayat 32, juzuk yang ke-9. Surah Al-Anfal, Surah Anfal ini surah yang ke-8 daripada awal Quran. Kita mula ayat 32 dalam tafsir pimpinan Jawi, muka surat 330. Buka muka surat 330. Kalau hak Rumi cari nombor ayat kan. Kalau tafsir hak lain cari ayat. Suratul Anfal ayat 32 serupa. Gilah cari Quran mana pun, kalau dia panggil resam Osmani, dia tak akan beza. Sama je dia punya nombor ayat. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Tengok mula ayat 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan ingatlah ketika mereka, yakni kaum musyrik Makkah, berkata, musyrik ni dia kerah kepala, tak dengar kata, gedebe, itu macam-macam lah nama-nama yang tak betul berjalan. Kata Ibnu Jarir ini Tabari meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, dia kata ayat ini, wa iz qala Allahumma in kana, ni turun pada seorang kepala Quraisy, nama dia An-Nadar ibnul Harith. Dia mari apa? Dia kata inna hadza illa asatul awwalin. Dia kata hak dakwah Nabi ni, dalam siri yang lepas kita dah bincang, ini semua dongeng-dongeng orang dulu je ni. Sebab
Kan dalam cerita lepas dia pergi ke negeri Himyar, pergi beli cerita-cerita lama untuk balik nak menceritakan kepada orang Mekah. Jadi dia pun kata ke Nabi, hak membawa ni Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, cerita dongeng je, asatirul awwalin. Nabi pun jawab, wailak, apa muni nadar? Innahu kalamu rabbil alamin. Ini kata-kata Allah, bukan aku punya. Maka dia cabar Nabi. Dia kata apa? Tengok ayat. Allahumma in kana hadza huwal haqq. Dia kata, wahai Tuhan kami, jika betul Al-Quran itu ialah yang benar dari sisimu, kalau betul dakwah Muhammad ni, Quran ni mari dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Allahu Akbar. Buat mari batu langit. Hujan batu. Orang lain minta hujan air, dia hujan batu dari langit. Atau datangkanlah kepada kami dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kalau tak mau hujan batu, buat mari azab mana hak mun nak. Allahu Akbar. Dah orang tak reti bahasa, kerah kepala dia katakan. Mana ayat ini bersambung dengan ayat yang selepas, wa idza tutla alaihim ayatuna, mereka boleh katakan asatirul awwalin. Hak ni pulaknya dia mari sambung balik, cabar pula. Buat mari hujan batu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa kerah kepalanya. Dia kata dalam ayat lepas, walau nasya'u laqulna mislah. Kalau kita nak, kita boleh kata juga macam Muhammad tu. Hak dah katalah kalau berani tak? Kan. Kalau engkau berani, silakan kata. Kalau kamu mampu, sila buat. Masalah dia tak mampu, dia buat saja. Dia berbuah-buah saja, dia bercakap saja. Ini kata-kata yang tidak baik. Tetapi tengok ayat 33. Inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Rahmatnya umat ini dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia rahmat yang dia bawa? Tengok ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ni, dan Allah tidak sekali-kali akan menyaksa mereka, puak-puak kafir itu, walaupun dia cabar, walaupun dia sombong, dia sedang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka. Nabi ada sekali, Allah Ta'ala tidak akan binasakan keseluruhan. Dan tidaklah pula Allah akan menyaksa mereka sedang mereka beristighfar, minta ampun. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Abu Jahal doa ni. Hak kata-kata saya ni kata daripada Abu Jahal. Allahumma in kana hadza huwal haqq. Dalam Ibnu Jarir kata daripada An-Nadhr bin Haris kan. Bila dia kata hak ni, Allah Taala waktu ayat ni. Dia ayat 32 dia minta apa? Minta azab. Turun bala, turun hujan batu. Allah kata, "Dak. Tuhan tidak akan binasakan kamu secara keseluruhan." Dia panggil azab di sini mengikut umat dulu. Kalau lawan Nabi, kita dah baca dalam surah yang lepas. Cerita 5 Nabi. Nuh, kan, Nabi Hud, Nabi Saleh, Musa, semua hak lawan, mereka akan binasa di hadapan Nabi mereka. Mati habis. Istiqsal, dalam bahasa Arab kata istiqsal, maknanya akak borong. Semua sekali dibinasakan. Kaum Lut. Jadi dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak macam tu.
tidak dibinasakan seluruhnya. Ada binasa tapi bersifat sikit-sikit. Tengok dalam ayat ini, Allah kata Allah Ta'ala tidak akan azabkan mereka ketika Nabi ada bersama. Tanda pelajar, azab di sini dengan makna azab secara keseluruhan seperti umat yang terdahulu. Azab sikit-sikit itu ada. Itu pun Allah Ta'ala tidak cepat, tidak kata dia doa pam lalu halal entah, doa zof ujabat tutuh lalu dah. Dia berdoa awal lagi tu. Kata Ibnu Abbas, yang berdoa itu siapa? Al-Kufar. Mereka beristighfar, minta ampun, minta maaf. Jadi kalau istighfar ni ceritanya lebihnya istighfar ini, siapa mereka orang kafir istighfar pun diambil kira juga, kan? Dia kata apa dengan ni? Ini kata Ibnu Abbas. Mereka dalam tawaf, ketika dia tawaf dia kata ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ini pentingnya istighfar. Kafir istighfar, Allah Ta'ala tak binasakan mereka seluruhnya. Bagaimana kita umat Islam beristighfar, tentulah lebih besar lagi dia punya kelebihan. Maka dua sebab ayat ini memberi tahu kepada kita dua sebab Allah Ta'ala tidak istisal, tidak binasakan seluruhnya. Dia panggil Sammam al-Aman, alat keselamatan. Kalau kita naik kereta gak dia panggil tali pinggang keselamatan, kan? Kalau naik naik motor topi geledah contohnya. Jadi kita punya keselamatan untuk aman di dunia ini apa dia? Dua perkara tanda. Yang pertama istighfar. Yang pertama adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua istighfar. Maka zaman Nabi tidak binasa. Abu Jahal, Abu Lahab, segala Abu Jahal Allah Ta'ala tak binasakan, sehinggalah diberi tempoh. Abu Jahal binasa bila? Di dalam peperangan Badar. Baru dia mati. Mati mana Abu Jahal? Peperangan Badar, kan? Abu Lahab tak pergi cerdik tapi mati juga. Maknanya tunggu tempoh. Nabi dulu dah umat dia binasa depan Nabi. Lot mau keluar daripada kampung malam ni. Pagi esok hujan batu turun. Allahu Akbar. Maka kata Ibn Abbas, amman nabiyyu sallallahu faqad madha. Nabi kita sudah wafat. Wa ammal istighfar fahuwa baqin ila yaumil qiyamah. Istighfar tetap kekal sampai hari kiamat. Mana Nabi kita ada? Nabi sudah wafat. Jadi kita ini sudah tidak ada lagi Nabi sallallahu bersama kita, tapi yang adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita. Nak selamat ikut sunnah Nabi. Nak aman ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan dapat keamanan. Kemudian jangan lupa satu lagi, nak dapat keamanan iaitu istighfar. Banyakkanlah istighfar. Astaghfirullah, atub ilaika ya Allah, kan? Baik. Kita pergi pada ayat 34, punca tanda itu. Punca ataupun sebab kebinasaan duduk di mana? Ni punca dia. Wa ma lahum alla yu'azzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayat 34 ini Allah tak nyatakan sebab mereka dibinasakan dan mengapa mereka tidak patut diseksa oleh Allah, sedang mereka menyekat
orang-orang Islam daripada Masjidil Haram. Orang Islam nak pergi solat, nyepukul, nyekhenak, nyekatok, macam-macam ada. Orang Islam nak pergi jumpa Nabi, masuk nak pergi ibadat, kena pukul, macam-macam. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya kerana mereka kafir musyrik. Sebenarnya. Tapi dia bangga apa? Dia kata dialah penguasa Masjid Haram. Dialah yang berkuasa. Sebenarnya ini jawatan yang sebenar untuk jaga Masjid Haram ni siapa? Tengok Allah Taala bagi CJ di sini. Sebenarnya orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Puak kafir ni tak tahu, tak perasan, kan? Dia ingat dia. Masya Allah. Dia dakwa. Macam mana aku ni tak betul? Kami beri makan orang jemaah haji, kami bina Masjid Haram. Muhammad mari cakap kita tak betul. Allah kata bukan mu yang sepatutnya jaga Masjid Haram. Dia tawaf juga. Naam tawaf, tapi tengok cara-cara mereka duduk ibadat macam mana. Ayat 35. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu, cara dia semaya, cara dia ibadat, melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Allahu Akbar. Duduk siul, duduk tepuk tangan, happy-happy. Sebab apa dia duduk siul? Tanda ni pelajar. Sebab dia nak ganggu Nabi SAW. Dia tengok Nabi kita duduk maya, dia pergi main. Yang penting dia nak menghuru-harakan keadaan. Dan bentuk ibadat dia pun tepuk tangan, bersiul. Sebab tu kita hari ni kalau nak ibadat, nak berselawat kepada Nabi SAW, jangan duk main tepuk-tepuk tangan, duk main melamba-lamba, duk main berjoget lah. Itu bukan daripada ajaran Islam. Haza laisa minal Islam. Ini bukan dari Islam. Ada seorang ulama Mesir, tanda nama dia Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia tulis sebuah buku nama dia Laisa Minal Islam. Beberapa perbuatan ini bukan daripada ajaran Islam yang sebenar. Nak berzikir, kena melompat, macam-macam. Menarik jugalah untuk kita muhasabahkan. Ni pula sibuk pula ni, pameran artifak. Maknanya nak ambil gambar-gambar Nabi ni pakak duduk gosok. Kita kata ini semua perbuatan bahaya. Akhir sekali boleh membawa kepada ghulu. Masya Allah. Baik. Allah kata apa? Bukanlah solat mereka dekat Kaabah itu hanyalah bersiul-siul, tepuk tangan. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Oleh itu rasakanlah kamu, hei orang kafir, akan azab seksa disebabkan kekufuran kamu. Mana seksa pertama yang dia kena atas dunia ini, mereka mati beramai-ramai dalam peperangan Badar. Ketua besar dia sudah apa? Sudah kena mati, yang diketuai oleh Abu Jahal dan segala pak abu yang lain. Habislah kita. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, Allahu Akbar, macam-macam lah dia. Dia nak mengenakkan Nabi itu pelbagai cara. Baik, kita masuk pada tajuk lain. Tajuk duit yang dibelanjakan oleh orang kafir hadar. Hadar maknanya sia-sia. Baik dia makan mentah darah pada duduk sibuk. Kita ni pun kalau infak tak kena tempat, rugi kita. Rugi sia-sia. Tengok ayat 36.
Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka, dia belanja untuk apa? Untuk apa dia belanja? Tanda. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Belanja banyak buat dia ni. Maka mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakan itu mengakibatkan penyesalan kepada mereka. Habis. Tambahan pula mereka dikalahkan. Kalah mana? Dalam peperangan Badar. Dan ingatlah orang-orang kafir itu akhirnya ke dalam neraka Jahannam dihimpunkan. Allahu Akbar. Cerita dalam ahli sirah mengatakan bahawa setelah puak-puak Quraisy besar kalah dalam peperangan Badar, ramai di kalangan mereka toke-toke yang barang-barang dagangannya dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan selamat. Jadi hak mana selamat lagi ni pemuda-pemuda ni seperti Ikrimah anak Abu Jahal, Abdullah bin Abi Rabi'ah, Safwan bin Umayyah, balik daripada Badar pergi jumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan, kita ni kehilangan besar, ketua-ketua kita sudah hilang. Sekarang ni Abu Sufyan lah jadi ketua, kan? Bagaimana harta-harta yang mau balik daripada Syam ni kita guna sebagai bajet ketenteraan, kita pergi balas dendam apa yang dibuat oleh Muhammad kepada ayah-ayah kita di Badar. Abu Sufyan bagi cadangan. Maka ramai di kalangan mereka setuju. Tak apalah, ambil harta ni, beli senjata, kita pergi balas dendam Muhammad. Tu dia. Sedekah. Infak fi sabilis syaitan, bukan fi sabilillah, kan? Banggalah dia. Dia nak sedekah banyak, dia belanja duit banyak. Allah kata apa? Orang-orang kafir menginfakkan duit dia untuk menyekat manusia daripada jalan Allah. Tapi apa yang mereka belanja itu mengakibatkan penyesalan kepada mereka. Atas dunia susah, di akhirat esok neraka Jahannam wal iyaz billah. Mana tak ada faedah lah harta tu habis gitu ya. Harta dia tak akan habis. Habis macam mana? Rugi. Sebab dia belanja tak kena tempat. Allahu Akbar. Belanja tak kena tempat. Katanya, tanda ni dalam kitab sirah ni. Kitab sirah ni dia lain sikit dia punya cara. Dia tidak macam ulama hadis. Ulama hadis dia ketat syarat-syarat. Tapi sirah ni menceritakan bahawa puak-puak hak bagi derma perbelanjaan setiap hari dia sembelih di Badar 10 ekor unta. Di antara hak jo bagi dermanya Abu Jahal, mati dah. Utbah, Syaibah anak Rabi'ah. Allahu Akbar. Abul Wahturi, Nadar bin Haris, Hakim bin Hizam. Banyak ketua-ketua besar. Sehari-hari di Badar dia sembelih berapa ekor unta? 10 ekor. Sebab tu Nabi pergi siasat. Dia sembelih berapa ekor sehari unta? Orang tu cakap di antara 9 10. Nabi kata al-qaumu alf. Mana tentera Abu Jahal ni
lebih kurang 1,000 orang. Seekor unta dia boleh makan 100 orang. Itu dia panggil cara kira-kira zaman itu. Kekuatan. Kira-kira. Jadi buat dia ni tak boleh nak buat apa. Hak mu derma-derma tu tak jadi semua. Karut belaka. Rugilah buat dia. Bagi derma tapi tak boleh apa. Mari ayat yang seterusnya, ayat 37. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Allahu akbar. Kerana Allah hendak membezakan yang jahat, golongan yang engkar dari golongan yang baik, iaitulah dari golongan orang yang beriman. Ada ulama kata Allah Taala buat perbezaan di sini di antara orang mukmin dengan orang baik. Sedekah orang mukmin, pahala dia berganda. Sedekah orang kafir hancur begitu saja, pahala tak ada. Bolehlah makan unta. Itu rugi kan. Dan menjadikan golongan yang jahat itu setengahnya bersatu dengan setengahnya yang lain. Biasa dah pokok jahat ni dia akan berkabung pokok dia. Buat pakatan ni macam-macam dia punya grup. Ia pentingnya nak lawan Islam. Lalu ditimbunkannya kesemuanya. Pakak bajak main. Lepas tu semuanya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Allahu akbar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita puak-puak kafir la yastafid, tak dapat faedah daripada harta yang banyak yang dia telah menginfakkan pada jalan syaitan untuk nak menyekat dakwah Islam. Ini di antaralah kadang-kadang kita ni suka derma. Nak derma tu kena cek dulu. Hari ni orang derma kadang-kadang tak kena ke tempat yang sepatutnya, rugi kita. Mungkin derma ke tempat maksiat. Kita derma tempat pengajian ni. Tapi pengajian ni tempat ngaji ke tempat orang duduk main-main je. Ada setengah orang ni buat tempat dia tu bukan tempat betul-betul ikut sunnah Nabi, tapi duduk bergendangnya siang malam. Kita kata ini juga bahaya, rugi. Jadi kena pilih-pilih tempat lah. Bukan semua tempat tu jadi baik belaka kan. Baiklah. Mana puak dia tu di akhirat rusak binasa, kerugian yang besar sebab salah tempat. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-38 sehingga tamat surah kita ini insya-Allah. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu, ini dia panggil dakwah pada orang kafir. Jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, kalau mau berhenti kafir, pencin daripada kafir masuk Islam, apa jadi? Nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Dan jika mereka kembali lagi kepada kekafiran itu, keengkaran, maka kami mengenakan seksa kepada mereka. Kerana sesungguhnya telah berlakulah kebinasaan orang-orang yang kufur dan engkar dahulu kala. Apa cerita ayat ni? Tengok ni para pelajar. Ayat kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bagaimana
rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia, walaupun mereka tu jahat dulunya. Seorang-seorang sahabat Nabi dulu pernah lawan Nabi, pernah nak bunuh Nabi. Bukan main-main. Tengok seorang sahabat, nama dia Amru ibn al-As. Tulis nama apa sahabat ni? Amru ibn al-As. Ketika nak mati, dia menangis sungguh-sungguh, sebab dia ingat dia dulu pagi-pagi duk tajam pedang nak pergi sembelih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat. Akhirnya dekat nak mati dia menangis. Orang tanya kenapa menangis, dia pun ingatlah, aku telah melalui fasa kehidupan yang cukup dahsyat. Di awal dulu aku nak kerja, nak bunuh Nabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala masukkan dalam hati aku ni iman. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia nak masuk Islam. Nabi kata hulur tangan. Biasanya kalau bai'ah ni panggil dia bersalam gini. Amru hulur tangan. Nabi dah hulur nak bersalam, Amru hulur tangan, tiba-tiba pam dia tarik balik. Bukan ada kawi. Kita ni nak bersalam ingat kawi, tarik balik kan? Tak sini. Nabi kata, "Malak ya Amru? Kenapa? Tak jadi masuk Islam ke?" La, dia kata, "Aradtu an ashtarit." Aku nak buat syarat dulu. Nak syarat apa? Nabi kata, "Maza tashtaritu?" Nak syarat ke apa? Dia kata, "An yughfarli." Aku masuk Islam ini syarat Allah Ta'ala ampunkan semua dosa aku. Dosa dia nak ngenakkan Nabi, dosa minta ampun ke belakang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amru, ama alimta annal Islam yahdimu ma nakanaka." Amru, kamu tak tahu kan Islam, kalau masuk Islam ni dosa kamu hak lepas semua dihapuskan. Tak kira hak zaman jahiliah dulu, hak mumina agak kau membuat benda-benda, hapuslah. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Hijrah juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Kita hijrah pun tak ada dah. Hijrah ke Nabi lah. Masuk Islam, kita orang Islam dah. Satu lagi ada bahagian kita, kata Nabi sallallahu wa annal hajj yahdimu ma kana qablahu. Haji yang kamu buat juga meruntuhkan dosa yang lepas. Kata semua alhamdulillah. Mana kita ada ruang, ada peluang untuk menghapuskan dosa kita yang lepas melalui haji. Tanda hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim. Maknanya ayat ni Allah Ta'ala galakkan orang kafir, mu berhenti daripada kafirmu, Allah Ta'ala hapuskan dosa. Dalam hadis sahih yang lain pula daripada Ibnu Mas'ud, kata Nabi, "Man ahsana fil Islam." Siapa dia masuk Islam, dia jadi baik, lam yu'akhaz bima amila fil jahiliyah. Allah Ta'ala tak ambil lagi dosa-dosa jahiliyah dah lepas. Tapi mu masuk Islam, asa'a fil Islam, jadi jahat semula. Tengok dalam ayat kata, kan? Wa in ya'udu, kalau muklik semula jadi jahat semula, sama ada jadi murtad balik, maka akan diambil ukhiza bil awwali wal akhir. Akan diambil dosa hak jahiliah dulu dengan dosa hak kemudian semua sekali dirangkum, dicantum semua sekali tok atas kepala dia. Ini bahayanya. Maka Allah kata apa? Wa in ya'udu. Tengok. Kalau kamu balik semula, kembali semula kepada keingkaran, maka kami akan mengenakan seksa kepada mereka. Faqad madat sunnatul awwalin, kerana sesungguhnya telah berlakulah kebinasaan orang-orang kufur dan engkar dahulu kala, itu telah berlaku. Anak juga buat seperti dia. Ini ayat ini dia panggil cabaran besar kepada orang-orang yang tak mau beriman ataupun lepas beriman lagi balik. Baik, kita pergi pada ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah
fa in intahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka, puak-puak kafir yang menentang Islam itu, lawan sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah ni makna tak ada lagi kekufuran, dan sehingga menjadilah agama itu seluruhnya bebas bagi Allah semata-mata. Nah, tengok nota di bawah, nota 270. Oleh kerana orang-orang kafir musyrik tidak putus-putus mengganggu, menyeksa dan menghalangi orang-orang Islam daripada menjalankan agamanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan oleh Allah Taala memerangi golongan yang menceroboh itu sehingga hilang lenyap segala fitnah dan gangguan, dan bebaslah orang-orang Islam menjalankan agamanya. Mana tujuan kita berperang? Tanda pelajar. Tujuan kita perang ni bukan nak suruh orang mati saja, tapi kita berperang kerana nak menegakkan Islam, kan? Kita berperang kerana apa? Supaya gangguan-gangguan tengah jalan dakwah kita ni dihapuskan. Itu punca. Tapi sekarang ni orang-orang kafir pula telah menggelarkan Islam itu dengan golongan teroris. Nya bagi teroris kita. Kita bukan teroris, kita pendakwah nak buka lorong Islam kepada seluruh dunia, maka siapa dia sekat, mereka akan menerima padanya. Itu asalnya. Tapi apa boleh buat, kan? Sekarang ni kita dalam keadaan lemah, nak ijtihad jihad pun tak boleh. Kalau ijtihad jihad, apa kena? Kita pula kena jadi jahat. Na'udzubillah. Baiklah, tengok ayat kita yang terakhir. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, enggan, tak mau beriman dan tidak berhenti daripada menceroboh, maka ketahuilah bahawasanya Allah pemelihara kamu. Dialah sebaik-baik pemelihara dan sebaik-baik penolong, yang menyelamatkan dan menjayakan kamu. Siapa dia? Allah Ta'ala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada manusia yang boleh menyekat apabila Allah SWT nak beri kemenangan kepada umat Islam. Begitulah. Kadang-kadang kita ni, kalau kita tak letak Islam di hadapan perjuangan kita, tanda pelajar, kalau kita tidak letak Islam di hadapan perjuangan kita, mana banyak kerugian akan menimpa kita, banyak kerugian akan timpa kita. Segala infak kita bagi tak jadi pahala, kan? Tenaga yang kita curahkan juga hilang dia punya tenaga, pahala tak dapat. Tapi kalau letak perjuangan di atas nama Islam, dakwah, nak menegakkan Islam, nak menyebarkan syiar Islam, semua gerak kerja kita alhamdulillah akan mendapat apa? Dapat rahmat, dapat pertolongan, dan dapat kemenangan, sama ada di dunia. Kalau tak menang di dunia, jangan lupa kita akan menang nanti di mana? Di akhirat. Kita kata alhamdulillah. Ini para jemaah sekalian, jadi ayat yang kita baca ini, fiqhul hayah, menunjukkan rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Orang berdosa setara mana, hak kafir dimaafkan. Apalagi kalau orang itu orang Islam yang berdosa. Orang Islam yang berdosa, bila dia bertobat, habislah dosa dia insya-Allah. Dalam dunia ini dua sebab apa? Dua sebab manusia selamat. Yang pertama, adanya Nabi bersama mereka. Berbezanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak dibinasakan seluruhnya depan Nabi. Umat lain dibinasakan di hadapan Nabi mereka. Satu lagi, istighfar. Nabi sudah wafat, yang ada di hadapan kita apa dia? Istighfar. Maka banyaklah beristighfar sentiasa.
insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Dan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia, siapa dia bertaubat masuk Islam boleh, tapi siapa dia jahat, lepas tu dia masuk Islam, dia murtad balik, habis dosa dia dicantum ataupun dikumpul semula, maka dia sangat berbahaya. Alhamdulillah, pada pagi ini Rabu 14/10/2020 tamatlah kita juzuk yang ke-9. Bukan tamat surah, tamat juzuk yang ke-20, juzuk yang ke-9, Al-Juz'ut Tasi'. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, masih lagi dalam suratul Anfal, iaitu bermula juzuk yang ke-10. Juzuk yang ke-10 di dalam pengajian tafsir kita ini, insya-Allah kita berdoa pada Allah SWT semoga dapat kita khatamkan pengajian tafsir ini daripada awal ke akhirnya, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua pahala dan kefahaman yang baik, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.